Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Utamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi meneruskan kuliah Maghrib secara online, yang mana pada hari ini insya-Allah saya sebagai yang diberi nama Muhammad Fauzi bin Muhammad daripada Pusat Islam UTM akan bersiaran secara maya pada malam ini untuk berkongsi maklumat dan ilmu untuk faedah kita bersama. Kenapa kita live pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian? Sebabnya kita nak bincangkan ataupun share ataupun kongsikan satu perkara yang sangat penting. Dan saya yakin dan percaya selepas dari sesi live ini, anda akan dapat mengetahui bagaimana untuk kita menjadi seorang Muslim yang lebih baik lagi dengan mengamalkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda wajib stay sampai habis. Kita jangkakan akan bersiaran selama lebih kurang 50 ke 1 jam, 50 minit ke 1 jam. Dan sebelum itu, saya nak mohonlah bantuan sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama berikan respon sama ada suara saya ni dengar dengan baik ataupun tidak, ataupun gambar saya ni dilihat dengan baik ataupun tidak. Dan anda boleh tulis di ruangan komen sekiranya jelas. Bukan apa sahabat-sahabat, minggu lepas saya dah bersiaran hampir 15 minit tapi baru dapat info yang audien kata tak nampak dan tak dengar apa-apa pun yang saya kongsikan. Jadi saya mohonlah untuk sahabat-sahabat sekalian komen, like dan kongsikan kepada orang lain. Moga-moga dia memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dan saya juga ingin tahu anda sedang tengok live ini dari mana. Mungkin ada yang menonton daripada Jasin, Alur Gajah, ataupun daripada Kolej Kediaman UTM sendiri, ataupun dari sekitar Bandar Melaka. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat saya yang daripada Johor sendiri yang ikuti live ini. Dan ada juga sahabat-sahabat yang daripada Negeri Sembilan. Dan mungkin juga rakan-rakan kita yang berada di Sabah dan Sarawak yang sedang menonton live kita pada malam ini. Jadi tolong anda tuliskan di ruangan komen daripada mana anda sedang menonton, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk klik button like dan button button love kan, dan share live ini supaya lebih ramai lagi akan mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan, insya-Allah. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu situasi rakan-rakan kita yang di luar sana tu bagaimana. Mungkin mereka tercari-cari sesuatu yang boleh mengubah kehidupan mereka. Dan bayangkan dengan asbab anta share ataupun kongsikan live ini, dan mereka mengikuti live ini, dan kemudian mereka dapat jawapan daripada apa yang kita kongsikan. Alangkah beruntungnya kita telah kongsikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mereka. Jadi silalah kita share, kita like dan kita kongsikan seramai mungkin untuk orang dapat manfaat daripada apa yang kita akan bincangkan pada malam ini, insya-Allah. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang diberi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah membincangkan perkara ataupun tajuk yang berhubung dengan memberi nama yang baik kepada anak-anak yang baru lahir. Jadi insya-Allah pada malam ini
Dan minggu lepas juga ada persoalan berkaitan dengan cara kaedah ataupun bagaimanakah kita nak menguruskan jenazah bayi yang meninggal apabila dia dilahir. Jadi untuk itu saya nak bincangkan sedikit ataupun kita kongsikan. Bukanlah maksudnya ada ilmu sangat dan sahabat-sahabat sekalian, tapi kita ambil pandangan-pandangan para ulama berkaitan dengan apa yang telah ditanyakan pada minggu lepas. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kepada akikah dan bercukur rambut. Bercukur rambut. Minggu lepas kita bincangkan tentang nama-nama yang baik. Hari ini insya-Allah kita akan masuk dalam bab akikah dan bercukur rambut. Dan sebelum kita masuk tajuk yang lebih utama ini, saya nak kongsikan perkara ataupun persoalan yang ditimbulkan minggu lepas berkaitan dengan cara bagaimana kita nak menguruskan anak-anak ataupun bayi yang meninggal, sama ada dia keguguran ataupun bayi yang meninggal apabila dia dah keluar dari perut ibu beberapa minit kemudian dia meninggal ataupun masih lagi dalam perut ibu. Maksudnya keluar saja memang dah meninggal. Ada perbahasan para ulama berkaitan dengan hal yang demikian. Yang mana kalau kita lihat secara amnya berkaitan dengan hukum bayi yang keguguran. Bayi yang keguguran yang mana apakah wajib disolatkan ataupun tidak? Perbahasan dia, apakah bayi yang gugur ni wajib disolatkan ataupun tak wajib? Adakah dia perlu disembahyangkan? Adakah dia perlu dimandikan, dikafankan, disembahyangkan ataupun seterusnya dikebumikan? Adakah empat perkara ni perlu dilakukan kepada bayi tersebut ataupun kita hanya ambil beberapa part sahaja daripada pengurusan jenazah tadi? Jadi insya-Allah saya cuba kongsikan perkara yang berkaitan, di mana dalam hal ini Nabi SAW pernah menegaskan dalam satu hadis yang bermaksud bayi yang gugur hendaklah disolatkan ke atasnya dan didoakan untuk dua ibu bapanya keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Dan hadis ini juga diperincikan oleh para ulama mengikut pandangan dan mazhab masing-masing. Maksudnya bukanlah hadis ini kita dengar secara random kemudian kita terus memberikan hukum. Dia ada perbahasan para ulama, yang mana disebutkan bahawasanya jika usianya mencapai 4 bulan dan tidak bergerak ketika gugurnya, dah mencapai 4 bulan kemudian dia gugur tu dalam keadaan tidak bergerak, maksudnya dia mati, bayi ni mati dalam perut ibu lagi, mati dalam perut ibu, yang mana dia kata tidak disolatkan ke atasnya mengikut pandangan jumhur ulama. Maksudnya dia memang masa ketika mana 4 bulan tu dia 4 bulan ke atas telah ditiupkan roh, adapun 4 bulan ke bawah belum lagi ditiupkan roh. Jadi dia belum lagi hidup ketika itu. Dan sekiranya berlaku dalam tempoh 4 bulan tu anak ni dah bergerak, dah bergerak, dia ada perbahasan. InsyaAllah kita akan bincangkan sebentar lagi insyaAllah. Baik. Kemudian kita lihat perbahasan tentang bayi belum berusia 6 bulan. Bayi yang lahir dia belum lagi berusia 6 bulan. Kita melihat daripada pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, disebutkan bahawasanya bayi atau janin yang lahir sebelum berusia 6 bulan di dalam kandungan, jika terdapat tanda-tanda hidup,
Dia kata sebelum berusia sebelum 6 bulan. Maaf tuan-tuan. Dia kata bayi atau janin yang lahir sebelum berusia 6 bulan. Dalam kandungan, maksudnya 6 bulan ke bawah, sebelum 6 bulan lah maksudnya. Jika terdapat tanda-tanda hidup seperti menangis, bergerak, bernafas dan sebagainya. Kita setimak dulu tadi. Poin utama kita kena pegang bahawasanya 120 hari akan ditiupkan roh. Maksudnya 4 bulan. 4 bulan ke atas akan ditiupkan roh. Jadi ini perbahasan tentang, dia kata sebelum berusia 6 bulan. Jika terdapat tanda-tanda hidup seperti menangis ke ataupun dia bergerak kan, ibu-ibu mungkin mengetahuilah anak tu dah mula bergerak. Dia rasa kaki dia tendang perut kan, tangan dia siku perut ibu, tu semua tu antara tanda hidup dia. Dia kata hukumnya sama seperti mayat orang dewasa, iaitu wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan serta dikebumikan, kerana telah diyakini bahawa kematiannya berlaku setelah ia hidup. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya bila mana dia berusia 6 bulan ataupun berusia 4 bulan ke atas lah. 4 bulan, maksudnya 4 bulan ke atas tu dah telah ditiupkan roh. Dan dalam kandungan dia meninggal dalam kandungan, maka ketika itu kita lihat, kalau kata dia ada pergerakan ataupun dia ada tanda-tanda hidup di dalam perut ibu lagi, maka bila mana dia keluar saja dari perut ibu, maka hukum dia samalah seperti hukum mayat orang dewasa. Dan jika tidak terdapat tanda-tanda hidup, sekiranya tidak terdapat tanda-tanda hidup, dia tak bergerak, kemudian keluar pun tak menangis, dalam perut sebelum 6 bulan tu, dia dalam perut tu dia tak bergerak contohnya, tak bernafas dan sebagainya, maksudnya tidak ada tanda-tanda yang bayi ni hidup. Dia kata maka hendaklah dilihat, tengok dulu, jika telah kelihatan bentuk lembaga manusia. Kalau kata keluar tu, dia dalam perut ni tidak ada tanda yang dia hidup, tetapi keluar daripada perut ibu tu, dia dah meninggal dalam keadaan tengok. Dia kata jika kelihatan bentuk lembaga manusia yang sempurna. Dia kata biasanya apabila janin telah berusia 4 bulan atau lebih dalam kandungan, maksudnya 4 bulan dan lebih tu, maksudnya dia dah ada bentuk lembaga manusia. Maka disebutkan bahawasanya hendaklah dimandikan, dikafankan dan dikebumikan tanpa perlu disolatkan. Siapa dia tak hidup, dia dah ada bentuk, dah ada bentuk manusia, maka dia hendaklah dimandikan, dikafankan dan dikebumikan tanpa disolatkan. Itu perbahasan ulama berkaitan dengan bayi yang meninggal apabila lahir. Kemudian jika belum kelihatan bentuk lembaga manusia, keluar tu masih lagi ketulan darah, kita lihat masih lagi dalam ketulan darah, belum sempurna. Dia nampak bentuk kepala sikit je kan, saya nak sebutkan dia macam ada kepala sikit, betul ada badan sikit, tak ada tangan, mata pun nampak sikit, dia tak sempurna lah, ataupun dia hanya seketul darah sahaja. Maka dikatakan bahawasanya maka memadailah membasuhnya sahaja untuk membersihkan dari darah tersebut. Hanya dia ada macam segumpal daging, segumpal daging yang keluar daripada perut ibu tu, maka dia kata hendaklah memadai dengan membasuh sahaja daging tadi, basuh
bagi bersih, hilangkan darah dia. Kemudian dibungkus dengan kain atau sebagainya dan ditanam. Tidak perlu dimandikan ataupun disolatkan. Maksudnya contoh kata macam baru mungkin dalam 2 bulan lebih keguguran, keluar tu dalam keadaan nampaknya ketulan daging sahaja. Ketulan daging sahaja, maka ketika itu kita hanya basuh, kemudian bungkus dan kita tanam. Kita tanam. Kemudian disebutkan juga bahawasanya dalil bagi perincian mazhab Imam Syafi'i terhadap hadis tadi ada dikuatkan dengan hadis yang lain. Riwayat Ibnu Majah, jika bayi yang gugur bersuara ataupun menangis ketika gugurnya, maka hendaklah disolatkan ke atasnya dan ia berhak mewarisi. Maknanya bila mana bayi yang gugur ni dia keluar tu dalam keadaan ada suara menangis. Maksudnya dia keluar tu dalam keadaan dia menangis. Tak lama tu dia meninggal. Maka berhak bagi dia untuk disolatkan. Disolatkan. Maksudnya apa? Solat tu bukan hanya sekali solat, kita kena uruskan 4 peringkat tadilah. Mula-mula kita mandikan, kemudian kita mandikan, solat, kafankan, kemudian kita solatkan, kemudian kita kebumikan. Itu bila mana dia ada tanda-tanda yang dia bayi ni hidup tadi. Kalau kata tak ada tanda hidup, maka dia hendaklah dibuat 3 melainkan solat. Iaitu kita hendaklah mandikan dia, kemudian kafankan dia, kemudian kebumikan dia tanpa kita solatkan dia. Tanpa disolatkan. Hanya 3 sahaja. Adapun kalau kata dia dah ada tanda, dah ada bunyi, dah ada suara menangis, dah ada pergerakan, keluar sahaja dia meninggal, maka kita hendaklah melakukan keempat cara tadi, iaitu mula-mula kita mandikan dia, kemudian kita kafankan mandikan dia, kemudian kafankan dia, solatkan dia, dan kemudian kita kebumikan. Ini bagi yang ada tanda hidupnya. Tanda hidupnya. Itu perbahasan yang boleh saya kongsikan pada malam ini berkaitan dengan cara bagaimana bila mana bayi itu lahir dalam keadaan dia meninggal ataupun dan sebagainya. Jadi urusan yang lain tu samalah. Mandi itu sama macam orang dewasa, melainkan bagi bayi yang keguguran dalam keadaan dia belum berbentuk, hanya sekatul daging saja, maka itu cukup hanya untuk kita basuh daging tadi, bungkuskan dia dan kita tanam sahaja. Itu tuan cara yang boleh kita kongsikan pada malam ini, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada perbahasan tajuk kita pada malam ini, iaitu akikah dan bercukur rambut. Akikah dan bercukur rambut. Benda ni benda yang ada orang buat dan ada orang tak buat, kan? Kadang-kadang ada orang yang mampu dia buat. Kadang-kadang ada orang yang tak mampu, tapi atuk dia mampu. Bapak dia tak mampu, atuk dia mampu. Maka atuk dia buatkan untuk cucu dia pun boleh. Baik, kita lihat perbahasan kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Bismillahirrahmanirrahim. Akikah dan bercukur rambut.
Menamakan anak yang baru lahir sering dilakukan seiring dengan amalan akikah dan juga bercukur rambut. Ini biasanya orang buat, namakan anak tu pada hari ketujuh, ketika mana kita buat akikah dia, kemudian kita cukur rambut dia, dan kita bagi nama kepada bayi tersebut. Baik, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan akikah. Akikah ni apa? Menurut bahasa, iaitu memotong. Akikah ni memotong. Pada asalnya merujuk kepada rambut yang terdapat pada bayi, kepala bayi tadi, ketika bayi tadi keluar daripada rahim ibunya. Dan rambut itu dinamakan akikah kerana ia harus dipotong ataupun dicukur. Itu dari segi bahasanya. Adapun menurut istilah, akikah ialah haiwan yang disembelih kerana bayi atau untuk bayi yang dilahirkan, dan dinamakan sembelihan itu dengan akikah adalah kerana haiwan tersebut disembelih pada hari mencukur rambut kepala bayi tersebut. Dia ada sejarah, tuan-tuan. Ada sejarah berkaitan dengan akikah ni. Di zaman jahiliah dulu, orang potong bila mana lahir saja anak, orang buat juga macam akikah, buat sembelihan. Tapi dia ambil darah binatang tersebut, dilumurkan kepada kepala bayi. Itu asal kepada sejarah akikah ni. Itu di zaman jahiliah. Datang Islam, Nabi SAW ubah, perbaiki amalan tersebut dengan lebih baik lagi. Baik, kemudian dia kata hukum akikah ni. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Salman bin Amir Ad-Dhabi radhiyallahu anhu, berkatanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulami aqiqatuh fa ahriqu anhu daman wa amidu anhu al-adha. Bersama-sama kelahiran bayi ini ada akikahnya. Tumpahkanlah darah akikah bagi pihaknya dan buangkanlah kekotoran dan najis daripadanya. Kemudian terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya daripada Samrah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaku ra'suh. Maksudnya, bayi itu tertebus dengan maksud terpelihara daripada kemudaratan dan kemungkaran. Bayi itu tertebus dengan akikahnya, disembelih akikah pada hari yang ketujuh kelahirannya, diberikan nama dan dicukurkan rambutnya. Ini sabit dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akikah, iaitu perkara ataupun amalan yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita laksanakan ataupun lakukan perkara ataupun amalan tersebut. Ada soalan ke sahabat-sahabat sekalian? Saya tak nampak soalan ni. Baik. Kita lihat, tuan-tuan.
kita lihat, saya nak ingatkan kalau ada soalan mungkin boleh sharekan di live ini. Tapi saya setakat ni saya tak nampak lagi lah soalan tu. Kalau ada, insya-Allah saya cuba bacakan lah. Tapi rasa macam tak ada ni. Kan? Dimaklumkan macam ada soalan. Baik, insya-Allah kita sambung berkaitan dengan akikah tadi. Kemudian disebutkan dengan mengenai bilangan kambing. Mengenai bilangan kambing yang perlu diakikahkan bagi bayi lelaki ataupun perempuan. Bayi lelaki berapa ekor, bayi perempuan berapa ekor. Kena nak buat, kita nak kena ikut berapa ekor tu ke, ataupun ikut kemampuan kita. Kita tengok perbahasan. Dia kata maka disunatkan dengan menyembelih 2 ekor kambing bagi bayi lelaki. Bayi lelaki disunatkan dengan sembelih 2 ekor kambing. Manakala bagi bayi perempuan pula adalah dengan menyembelih 1 ekor kambing sahaja. 2 ekor kambing ni dengan seekor kambing ni mana datangnya? Mana datangnya? Kena 2 ekor kambing untuk lelaki, seekor kambing untuk perempuan. Datangnya daripada hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud. Nabi sebutkan, man wulida lahu walad fa ahabba an yansuka anhu falyansuk anil ghulam syatani mukafiatani wa anil jariyati syah. Sesiapa yang dikurniakan anak dan ingin melakukan ibadah untuknya, maka lakukanlah ibadah akikah bagi anak lelaki 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan pula seekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Ini dalil yang mengatakan bahawasanya bagi anak lelaki itu 2 ekor dan anak perempuan itu seekor. Maka berdasarkan hadis ini, asal bagi akikah bagi anak lelaki adalah 2 ekor. 2 ekor kambing. Manakala bagi anak perempuan seekor kambing sahaja. Ini adalah tertib yang terbaik bagi seseorang jika ingin melakukan ibadah akikah ni. Kalau kita mampu, maksudnya kalau anak lelaki 2 ekor. Kalau anak perempuan seekor. Itu baiklah. Kan, kalau mampu tak ada masalah. Kalau mampu kita buat 2 ekor. Kemudian dengan 2 ekor kambing, kemudian kita buat akikah tu dengan ajak orang ramai yang makan, sembelih lagi yang dengan lembu, sembelih lagi dengan ayam, macam-macam masakan makanan yang kita hidangkan kepada hadirin yang hadir ke rumah kita. Ni semua adalah ibadah yang sangat baik. Maka ada persoalan. Ada orang tanya, adakah memadai untuk berakikah dengan seekor kambing sahaja bagi anak lelaki? Boleh tak Ustaz? Ni ada soalan. Boleh tak kalau kita akikah ni anak lelaki ni dengan seekor kambing sahaja, sama macam anak perempuan? Nabi sebut tadi bahawasanya anak lelaki 2 ekor, anak perempuan seekor. Jadi kita ni hanya mampu hanya 1 ekor sahaja. Lahir saja anak lelaki, kan? Kita dah terfikir dalam kepala bahawasanya ni nak kena sembelih 2 ekor. Tapi tak mampu. Tak mampu. Adakah kita tak payah buat langsung? Kan? Ada nak tunggu 2 ekor ni memang tak ada harapan, kan? Payah nak dapat 2 ekor ni. Jadi kita hanya orang kata bersyukur dengan buat sujud syukur, kemudian tak payah akikah sebab tak mampu nak buat 2 ekor. Tak, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, maka kita boleh buat
untuk anak lelaki ni boleh buat seekor, mengikut kemampuan kita. Yang afdal 2 ekor. Afdal 2 ekor. Tetapi kalau kita tak mampu 2 ekor, maka kita boleh buat seekor kambing sahaja. Seekor kambing sahaja. Begitu juga dengan anak perempuan, buat seekor. Memang anak perempuan tu memang sunnah dia hanya untuk anak perempuan ni seekor kambing saja. Disebutkan bahawasanya ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqa an al-Hasan wal Husain kabshan kabsha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Al-Hasan dan Al-Husain seekor kibash yang serupa dan sepadan bagi setiap orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Al-Hasan dan Al-Husain seekor kibash yang serupa dan sepadan bagi setiap orang. Justru hukum akikah ni merupakan sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kalau kita boleh buat 2 ekor, buat 2 ekor. Tak boleh buat 2 ekor, kita buat seekor saja. Ataupun ada orang dia buat tahun ni seekor, tahun depan lagi seekor, kan? Pun boleh. Ulama bahas benda mengikut kadar kemampuan kita. Jangan kita paksa, kan? Jangan paksa. Ada sebagai orang yang katalah dia baru saja berumah tangga, kemudian tahun pertama tu belum lagi mampu nak dapatkan ataupun nak kumpul duit untuk buat akikah untuk anak yang pertama. Datuk kepada cucu yang baru lahir ni offer, pun boleh. Datuk yang bagi cucu yang baru lahir ni, yang pertama ni, offer. Tak apalah, Mat, tahun ni untuk anak pertama kau ni biar ayah yang buatkan akikah untuk cucu ayah ni. Pun boleh, tuan-tuan. Tak ada masalah. Sama ada ayah ada nak buatkan akikah untuk anak dia, ataupun datuk dia nak buatkan akikah untuk cucu dia yang baru lahir, maka tidak menjadi masalah. Maka dibolehkan. Fahuwa jaiz, maka dibolehkan. Sebab dia hukum ni hukum sunat muakkad, sunat yang digalakkan. Kalau lah kata memang tak mampu langsung, memang tak mampu, tahun pertama tak mampu, tahun kedua tak mampu, ketiga tak mampu, maka tidaklah menjadi satu kesalahan kepada si ayah untuk tidak melakukan akikah kepada anak yang baru lahir. Sebab hukumnya bukan wajib, hanyalah sunat muakkad sahaja. Ini kena clear. Jangan kita rasa bersalah. Jangan kita rasa macam aku ni berdosa besar tak buat akikah untuk anak aku. Tak. Ni sunat muakkad. Kalau kita mampu, ya khair, kita buat. Kalau tak mampu, nak buat macam mana? Ada rezeki lain besok, tahun depan, tahun 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, boleh kita buat. Tak ada masalah. Dan meninggalkan amalan akikah ni tanpa keuzuran adalah makruh. Makruh. Dia hukum ni bila kita buat tu sudah muakkad. Kita tinggalkan tanpa ada keuzuran. Duit banyak, memang mampu, memang ada kemampuan, ada masa, ada segala-galanya kita ada. Tetapi sengaja kita tak buat akikah ni. Adakah dia menjadi satu dosa, maksiat? Tidak. Dia tidak menjadi satu maksiat, tetapi hukumnya makruh sahaja. Makruh. Dia tidaklah sampai berdosa besar. Tak berdosa pun. Makruh sahaja. Makruh ni apa? Makruh ni benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak sukalah. Sebab kita mampu. Kita ada duit. Maka kita buat. Jangan kita abaikan. Kita lihat akhir-akhir ini orang dah jarang nak buat akikah untuk anak-anak yang baru dilahirkan.
Kesian lah, kesian. Kita meninggalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian begitu juga jika ditinggalkan akikah itu kerana tidak mampu, maka tidaklah haram maupun makruh. Kalau tak mampu tak apa. Tak mampu tak apa. Sebagai ulama Syafi'iyah yang terkemuka, yang terkemudian, iaitu ulama-ulama mutaakhirin, berpendapat bahawa seseorang yang tidak mampu melakukan akikah kemudian menjadi senang selepas 7 hari kelahiran, maka tidak sunat lagi untuk melakukan akikah. Ada pendapat kata kalau kata dia tak mampu, dia tak buat, dia kata tidak mampu melakukan akikah kemudian menjadi senang selepas 7 hari. Selepas hari yang ke-7 tu dia baru ada rezeki, baru dia senang selepas hari ke-7 kelahiran, maka tidak sunat baginya untuk melakukan akikah. Ini ada pendapat di kalangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, iaitu ulama-ulama ataupun disebutkan dengan ulama Syafi'iyah, ulama-ulama di bawah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Manakala sebahagian Syafi'iyah pula berkata, sebelum tamat tempoh nifas. Ada juga kata kalau tak mampu 7 hari tu, maksudnya boleh buat sebelum tamat tempoh nifas. Maksudnya sampai ibu yang melahirkan anak ni tamat tempoh nifas dia, maka boleh buat. Dan pendapat yang lebih rajih, yang lebih jelas dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawa hukumnya sunat kekal sehingga anak itu baligh. Kalau kita tak mampu hari ke-7, kita tunggu hari ke-14. Tak mampu hari ke-14, kita tunggu hari 21. Tak mampu 1, tambah lagi 7 hari. Sampailah anak ni baligh. Kan? Anak ni balik umur berapa? Umur 10 tahun. 10 tahun lah. Sebelum dia balik tu, kita buatkan akikahnya. Maka dia bolehkan. Ni pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, kita boleh buat bila-bila masa saja. Dia ada perbahasan panjang, tuan-tuan, berkaitan dengan akikah ni. Kan? Ada orang kata kalau kata selepas balik pun boleh. Ada pendapat yang menyebutkan selepas balik pun boleh kita buat. Ada yang kata kalau kata ayah kita tak mampu nak buat akikah untuk kita masa kita kecil, kita dah besar besok, kita buat akikah untuk diri kita sendiri pun boleh. Dia ada beberapa pandangan para ulama berkaitan dengan akikah ni. Baik, kemudian para ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa akikah dituntut ke atas al-asal. Al-asal ni siapa? Iaitu ayah dia ataupun datuk dia. Kerana dia wajib menafkahi bayi itu dan bayi dianggap fakir. Ayah dia boleh buatkan akikah untuk anak dia, ataupun datuk dia boleh buatkan akikah untuk cucu dia. Biasanya ada datuk yang mampu nak buatkan akikah. Dia biasa kalau kata anak ni baru berkahwin, maksudnya tahun pertama, dan anak dia dapat baby, maka atuk ni yang seronok. Jadi atuk ni akan offer diri. Tak apa, anak kau yang pertama ni biar ayah yang buatkan akikah. Masa tu memang seronok kan. Kan memang seronok. Kita ialah baru nak hidup kan, dengan nak cari rumah sewa lagi, nak cari macam-macam lagi, nak akikahkan anak lagi. Kemudian pula bapak mentua offer untuk akikahkan cucu dia yang pertama. Alhamdulillah kan. Ni pengalaman. Sebab anak saya yang pertama tu, Nur Aisyah Khalisah, dia
atuk dia sponsor untuk akikahkan dia. Alhamdulillah, kan. Jadi tidak ada masalah. Tak ada masalah. Sama ayah dia nak buatkan akikah ataupun datuk dia nak buatkan akikah untuk cucu dia, maka dibolehkan. Dibolehkan. Baik, kemudian akikah ni hendaklah ditunaikan bukan menggunakan harta anaknya, sebaliknya menggunakan hartanya sendiri. Contoh kata isteri kita melahirkan anak. Jadi ramailah orang-orang saudara mara datang, kawan-kawan datang, kemudian dia datang ziarah tu, dia bagi sumbangan dekat anak kita, bagi 100, bagi 50, bagi RM10, bagi RM5, masuk bawah bantal anak kita. Kira ada 2,000 contohnya, kan. Lepas tu kita pula yang ayah ni jenis muka tak ada perasaan kan. Kita ambil duit tu pula, lepas tu kita pula buatkan akikah untuk anak ni dengan duit dia, duit bayi ni. Maka itu tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya. Kalau ayah tak ada duit, tak payah buat. Ini duit yang disumbangkan tu adalah untuk bayi ni. Bukan untuk ayah dia buat akikah. Tu kena clear. Kena clear. Kalau tak ada duit, kalau kita tak mampu, tak payahlah buat. Kan? Kalau ada duit, kita buat. Lagi baik. Baik. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian disebutkan juga, apabila anak itu baligh sebelum sempat diakikahkan, maka sunat bagi anak tersebut untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Anak ni dia baligh sebelum sempat diakikahkan. Contoh kata macam dia dah balik, kemudian dia dah sekolah, dia dah besar, dia dah habis sekolah, dah kerja. Ayah dia belum sempat mengakikahkan dia masa sebelum dia baligh. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahawasanya boleh dia mengakikahkan dirinya sendiri. Dia mampu, dia buatlah. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Boleh saja. Kan? Dia nak akikahkan untuk diri dia berapa ekor? 2 ekor, sila. Nak akikahkan untuk diri dia 1 ekor, sila. Tidak jadi masalah. Yang penting dia mampu. Nak harapkan ayah dia dahulu, mungkin ayah tak mampu, jadi tak boleh nak salahkan ayah dia, kan. Masing-masing ada perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Jadi ayah dia tak mampu, sampailah dia balik, sampailah dia besar, sampai dia kerja, masih lagi ayah dia belum mampu untuk mengakikahkan dia, maka dia buat akikah sendiri. Maka itu diharuskan, dibolehkan. Tak ada masalah. Kita ni ramai sahabat-sahabat kita yang sebenarnya yang tidak diakikahkan oleh ibu dan ayah kita, kan. Jadi kita tanyalah, mak, dulu masa abang kecil-kecil dulu ada pernah buat akikah tak? Entahlah, aku rasa tak ada kot. Adik-beradik kau seorang pun tak ada. Mana aku nak cekau duit, kan. Contoh katalah orang kampung punya ni punya perkataan, kan. Kita ni bercerita dengan mak kita. Jadi bila mak kita kata tak ada, tak apalah. Kita buat untuk diakikahkan diri kita sendiri. Akikah ni apa tu? Akikah ni sebenarnya dia nak kita merasa bersyukur dengan kelahiran bayi tersebut. Ibu ayah bersyukur dengan kelahiran anak. Kita buat akikah untuk diri kita, bersyukur di atas kurnia Allah Subhanahu Wa Taala beri kita nikmat kehidupan, kelahiran di atas muka bumi ni. Maka bersyukurlah. Kita buat akikah untuk diri kita
disebabkan oleh mak ayah kita yang tidak berkemampuan untuk buat akikah tersebut. Baik. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sedikit antara hikmah di sebalik pelaksanaan ibadah akikah ni. Banyak sangat hikmah. Setiap apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digalakkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya terdapat hikmah yang kadang-kadang kita boleh baca dan kadang-kadang kita tak boleh baca. Tu nak ceritakan pasal lemahnya kita ni. Lemahnya kita ni. Sebelum saya sambung untuk hikmah ni, saya ingatkan sekali sahabat-sahabat sekalian untuk kita share dan like live kita pada malam ini. Mudah-mudahan lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita yang lain yang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah. Baik. Antara hikmah yang pertama di sebalik pelaksanaan ibadah akikah ni, kita tahu bahawa akikah ni merupakan satu ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri anak kepada Allah Subhanahu wa taala dari peringkat awal lagi. Kita latih untuk diri kita mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama kita menjadikan anak kita ni terbiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada peringkat awal kelahiran lagi. Jadi nak galakkan ibadah ni, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ni dengan banyak melakukan kebaikan, kan? Kemudian yang kedua merupakan sebagai fidyah. Disebutkan dengan tebusan untuk menebus diri anak dari segala mara bahaya dan bala bencana, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menebus Nabi Allah Ismail dengan seekor kibas. Kan? Jadi tu kita tebus sebagai tebusan. Kemudian yang ketiga sebagai tanda kegembiraan dan kesyukuran atas kurniaan anak dan nikmat rezeki. Ini yang paling penting lah, tuan-tuan. Kita bila mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita nikmat, kurniakan kita kelebihan, maka kita hendaklah bersyukur dengan nikmat, kegembiraan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tak bersyukur dengan kegembiraan, dengan nikmat tersebut, bukan sahaja pada kelahiran bayi, tetapi setiap apa sahaja yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka hendaklah kita bersyukur. Bersyukur itu antaranya kita melahirkan rasa syukur dengan kita bersedekah, berinfak. Selain daripada kita sujud syukur, kita melafazkan lafaz alhamdulillah, kemudian kita zahirkan lagi dengan kita bersedekah, berinfak, menyumbang kepada mereka yang memerlukan, melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ada sebagai kalau lihat tuan-tuan, sebagai masyarakat Arab, bila mana mendapat berita tentang isteri mereka telah mengandung, merupakan satu berita yang sangat gembira. Maka bila mana dapat saja berita gembira itu, maka nak melahirkan, menzahirkan rasa syukur, rasa terima kasih, rasa gembira tadi, dia beli buah-buahan, ataupun beli tamar, korma, ataupun beli buah tin, ataupun dibeli apa-apa sahaja buah-buahan, ataupun manis-manisan, kan, manis-manisan kemudian dia infakkan kepada orang ramai, pada sama ada sanak saudara dia, jiran tetangga dia,
fakir miskin, anak yatim, dia infak, dia sedekah. Dia sedekahkan kepada mereka sebagai rasa menzahirkan rasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara cara yang terbaik lah. Kalau kita tak mampu, kita buat macam tu pun boleh. Kita dapat berita gembira, isteri kita disahkan mengandung, contoh. Ataupun isteri kita telah selamat bersalin, maka kita banyak mana yang kita mampu, ikutlah, kan. Kita beli kismis, contohnya kismis kotak kan. Satu kotak RM1 contohnya. Belilah dalam 30 ke 50, tu kita sedekahkan. Ataupun beli kismis kilo, yang jenis kilo tu, lepas tu kita pack kecil-kecil sebagai manisan, kemudian kita infakkan, sedekahkan kepada mereka tak kisahlah sama orang miskin ke orang kaya ke. Ini sekadar hanya nak menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau kita boleh sedekah, lagi mahal, lagi berharga, lagi baik, kan. Bagi mereka yang mampu, maka boleh sedekah. Kita sedekahkan, contoh kata KFC lah, KFC. Orang sekarang ni KFC yang RM15, RM17 untuk seorang anak yatim contohnya, kan. Kita sponsor untuk 20 anak yatim. Ni sebagai menzahirkan rasa syukur pun boleh. Ikutlah kemampuan kita masing-masing. Kemudian antara hikmah lain, mengukuhkan lagi pertalian kekeluargaan dan hidup bermasyarakat melalui jamuan dan agihan lauk daripada daging akikah ni. Ini sebagai satu cara bagaimana kita nak mengeratkan hubungan silaturahim dengan keluarga dan masyarakat kita. Lebih-lebih lagi budaya ini, budaya yang memang orang Melayu kita ni amalkan. Orang Melayu kita ni suka bersedekah, suka berinfak, kan. Lebih-lebih lagi zaman Covid ni, tuan-tuan, tahun lepas bila mana Pusat Islam UTM war-warkan saja sumbangan untuk mereka yang mengalami masalah tersekat untuk mendapatkan bekalan makanan, ataupun mereka yang tak boleh keluar. Jadi kita nak belikan makanan kepada khususnya pelajar-pelajar UTM kita. Maka kita war-warkan sahaja dalam, saya ingat saya tak sampai seminggu kot. Kalau salah mungkin Ustaz Abid ataupun Ustaz Ashraf boleh betulkan. Kita dapat kumpul dalam 18,000 ke 28,000, macam itulah. Nak ceritakan bahawasanya orang kita ni alhamdulillah, orang yang sangat suka menyumbang, sangat suka berinfak, sangat suka bantu orang yang memerlukan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ini salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana kita ni diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak, bersedekah. Ada orang kadang-kadang duit banyak dalam bank, ada 100, 200, 300 ribu. Hidup rumah biasa, tapi duit dalam bank banyak. Dia tak tahu nak buat apa. Bulan-bulan nak dapat income banyak, tapi tak tahu nak buat apa. Ni yang kita rasa agak kesian kepada orang yang begini. Duit banyak tapi tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu duit ni sepatutnya boleh diinfakkan sekian tempat, sekian masa, sekian orang, kan. Tapi ada sebagai orang yang dia tak tahu, yang maklumat untuk dia berinfak tak sampai, ataupun tempat untuk dia mengeluarkan infak, memberi infak tak sampai kepada dia. Tapi alhamdulillah kita, khususnya warga UTM, bila mana Pusat Islam war-warkan saja untuk infak sekian-sekian, maka alhamdulillah kita dapat kumpulkan dengan tempoh yang agak segera. Covid sebelum ni dalam 18,000,
Kemudian sebelum Covid lagi kita dah buat apa ni, buat mohon infak untuk kita nak pasang kipas gergasi dekat Masjid UTM. Alhamdulillah kan, dengan segera boleh selesai. Sebab apa? Jiwa orang kita ni jiwa yang suka berinfak, jiwa nak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang sangat besar yang kita kena syukuri. Kadang-kadang ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak beri nikmat tersebut, duit banyak tapi tak tahu nak buat apa kan. Akhir sekali dia meninggal dalam keadaan duit yang banyak, kemudian dia tak boleh menggunakan duit tersebut untuk bahan untuk menyelamatkan diri daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi itulah antara perkara-perkara yang boleh kita kongsikan, yang boleh kita bincangkan untuk sama-sama kita mendapatkan maklumat ataupun perkongsian yang mudah-mudahan dia memberi manfaat untuk kita dan untuk orang yang share ataupun orang yang dapat mengikuti live kita pada malam ini. Kemudian saya nak bincangkan juga antara perkara ataupun amalan mencukur rambut. Amalan cukur rambut. Sebelum tu sahabat-sahabat sekalian, saya nak kongsikan jugalah sedikit sebanyak beberapa persoalan berkaitan dengan akikah dan korban ni. Sebab banyak orang tanya berkaitan dengan akikah ni, berkaitan dengan korban. Ada yang tanya bahawasanya, Ustaz, adakah boleh kita mengakikahkan ibu bapa yang telah meninggal dunia? Ada tu. Saya pernah dapat soalan ni. Kita sibuk cerita tentang akikah korban. Lepas tu, Ustaz, bapak saya dulu memang dia orang susah, Ustaz. Tak mampu nak buat akikah untuk cucu dia pun tak mampu, untuk anak dia pun tak mampu, dan dia pun tidak diakikahkan. Maksudnya keluarga dia memang susah, dan dia tak sempat pun nak buat akikah untuk diri dia sendiri. Maka boleh tak saya sebagai anak untuk mengakikahkan ibu bapa saya yang telah meninggal dunia ni? Jadi kita sedia maklum bahawasanya akikah ni seperti yang kita ketahui bahawasanya dia merupakan konsep bersedekah dalam mencari keredaan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ni poin yang utama kita kena pegang ni. Konsep bersedekah untuk mencari keredaan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia seperti amalan-amalan ataupun sedekah yang lain yang sunat dilakukan demi menyampaikan pahala kebajikan amalan tersebut kepada si mati. Sama. Maka jika sekiranya saudara-saudari, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala berniat ingin berbuat demikian dan benar-benar mengetahui bahawa ibu bapa saudara, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian belum diakikahkan, maka dilaksanakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menerima amalan yang kita buat ataupun yang kita ingin lakukan ini. Akan tetapi disebabkan bahawasanya ibu bapa ada sekiranya ibu bapa ada mewasiatkan demikian, maka menjadi wajib ditunaikan. Maknanya kalau kata ibu bapa tak wasiatkan, maka dia tak wajib. Kita ada kelebihan, maka kita boleh buatkan akikah untuk ibu ayah yang meninggal dunia. Kalau kita tak apalah, kita buat sedekah yang lain kan. Kalau kita tak mampu nak buat seekor kambing, kita boleh buat sedekah, sembelihkan ayam, buat kenduri,
Kemudian sedekahkan untuk orang ramai. Dan kita niatkan, ya Allah, sekiranya ada pahala pada sedekah yang hamba buat ini, maka hamba hadiahkan kepada ibu dan ayah hamba yang telah meninggal dunia. Dan setengah ulama mengatakan bahawasanya sekiranya seseorang anak yang melakukan ibadah kebaikan dan dia tak perlu pun untuk meniatkan untuk ibu ayahnya, dia secara automatik pahala akan sampai kepada ibu dan ayahnya. Ini pendapat yang sangat kuat tuan. Kita tak niat pun tak apa. Kita buat akikah tu ataupun kita buat kenduri, kita buat kenduri biasa, tak tombang kambing, lembu tak tombang, hanya sekadar ayam, ikan kan, sekadar yang kita mampu. Kemudian kita buat kenduri tu, ajak orang makan. Kita dapat pahala, ibu ayah kita pun dapat pahala. Sebab apa sahaja amalan kebaikan yang dibuat oleh seorang anak, maka dia juga akan sampai kepada ibu dan ayah mereka. Kemudian ada juga perbahasan berkaitan dengan bolehkah mengagihkan daging akikah kepada jiran yang bukan Islam. Kita nak bagi daging akikah kepada yang non-Muslim, boleh tak? Disebutkan juga bahawasanya kegembiraan dan kesyukuran kita menyambut kelahiran tidak akan meriah atau begitu dirasakan jika tidak diraikan bersama saudara mara terdekat dan jiran tetangga. Jiran tetangga sama ada yang Islam ke, yang bukan Islam ke. Maka semua mereka yang tersebut tadi perlu merasakan sesuatu bagi sama-sama meraihkan kegembiraan kita. Maka disebutkan di sini bahawasanya menghadiahkan ataupun kita merasakan memberinya jamuan kepada saudara kita yang non-Muslim tidaklah bertentangan dengan tujuan asal sambutan akikah itu dianjurkan. Maksudnya boleh, dia diharuskan, diharuskan. Itulah sahabat-sahabat sekalian antara perkongsian yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang tidak seberapa ini memberi manfaat. Sama-sama kita war-warkan, kita sharekan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin tak sempat untuk hadir pada bersama kita live pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kita sharekan live ini, mereka boleh tengok selepas daripada ini, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekata itu dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya-Allah saya juga dimaklumkan bahawa insya-Allah kita akan ada program jam 9 malam ini secara live juga, yang mana dianjurkan oleh bahagian dakwah Pusat Islam berkaitan dengan apa tu, saya pun tak ingat dengan artis yang berhijrah kan, artis yang berhijrah. Jadi saya juga nak ajaklah sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama kita ikuti perbincangan daripada seorang artis yang berhijrah daripada orang yang orang kata rock kapak dan sebagainya kan, bergelumang dengan dunia artis, kemudian dia berhijrah kepada dunia dakwah. Ini sangat menarik. Jadi mari sama-sama kita untuk saksikan selepas ni jam 9 malam ni, pada malam ni, insya-Allah. Jadi untuk itu saya mohon maaf di atas kekurangan, kesilapan, kelemahan di atas penyampaian saya pada malam ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberi manfaat untuk kita semua, dan insya-Allah kita akan jumpa dan sambung perbahasan dengan bab akikah ini pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Dan sama-samalah kita tutup majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membacakan doa tasbih kifrah dan surah Al-Asr, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana
وقرابات لنا في ديننا مع أهل قتل أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقكم لما ترتضى قولا فعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخلت يا علماء نخزى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وصلهنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صاحب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسلم رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih di atas perhatian sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua insya-Allah. Wallahu alam. Insya-Allah kita jumpa pada minggu akan datang insya-Allah. Terima kasih.